Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan sambung bab 7, penentangan masyarakat tempatan. Okey, kita masih lagi tajuk 7.1 iaitu matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Pada video yang lepas, kita dah cerita mengenai penentangan bersenjata yang berlaku pada abad ke-19. Jadi, video kali ini cikgu akan terangkan penentangan bersenjata pada abad ke-20, kemudian mencabar perjanjian dan juga menggunakan sistem perundangan. Baiklah, kita lihat dahulu siapakah tokoh tempatan yang menentang British. Yang pertama, Tok Janggut di Kelantan. Yang kedua, kita nak tahu penentangan Mat Salleh di Sabah. Dan yang ketiga ialah penentangan Mat Satur juga di Sabah. Okey, kita tengok Tok Janggut. Kalau tengok daripada nama dia, semua orang dah tahu kan kenapa dikenali sebagai Tok Janggut? Kerana janggutnya yang panjang. Siapakah Tok Janggut ini? Nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Hassan bin Munas. Beliau lahir pada tahun 1853 di Kampung Jeram iaitu di Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut ini mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan juga di Mekah. Jadi kita nak tengok apa pula sebab Tok Janggut menentang British. Yang pertama, beliau menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif iaitu Ketua Jajaran Pasir Putih. Beliau menentang peraturan cukai yang telah diperkenalkan oleh British pada tahun 1915 yang mewajibkan semua petani membayar cukai tanah. Beliau sangat bersemangat dan juga sangat bersemangat jihad untuk menentang British. Okey, kita lihat peristiwa penentangan Tok Janggut. Pada 29 April 1915, Tok Janggut mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib bagi memboikot pengenalan cukai yang dikenakan oleh British. Apa yang berlaku? Tok Janggut merancang menyerang Pasir Putih dan mendapat sokongan daripada Haji Said dan juga Pengkulu Adam dan juga Cik Ishak Merbul. Okey, kawasan yang merah itu menunjukkan kawasan penentangan Tok Janggut. Okey, British telah menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam Pupuh Saring. Apa kesan daripada serangan tersebut? Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Tok Janggut telah terkorban. Okey, kita lihat pula tokoh yang kedua pada abad ke-20 ini iaitu Mat Salleh di Sabah. Okey, Mat Salleh. Mat Salleh atau nama sebenarnya ialah Muhammad Salleh. Beliau ni dilahirkan di Inanam, negeri Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan juga Suluk. Sebab-sebab yang menyebabkan Mat Salleh menentang ialah yang pertama menentang tindakan SBUB yang mengambil hak memungut cukai sehingga menyebabkan pembesar tempatan hilang kuasa. Seterusnya, Mat Salleh telah cuba mengadakan rundingan dengan cara baik dengan SBUB tetapi gagal. Sebaliknya, Gubernur Beaufort pula telah menganggap Mat Salleh ini mengancam kepentingan SBUB. Jadi, pada bulan Julai 1897, Mat Salleh telah menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Beliau telah membina kubu di Ranau dan pada November 1897, Mat Salleh telah menyerang Ambung. Pada tahun 1898, Covid telah mengadakan rundingan dengan Mat Salleh di Menggatal. Jadi, Mat Salleh ini telah dibenarkan mentadbir Perak daerah Tambunan. Jadi, kita tengok kat sini peristiwa penentangan Mat Salleh. Walau bagaimanapun, SBUB tidak menepati janji dan mengambil alih pentadbiran Tambunan pada tahun 1899. Pasukan SBUB telah menyerang kubu Mat Salleh di Tabuh, Tambunan secara besar-besaran. Kesannya, Mat Salleh telah gugur dalam pertempuran tersebut. Kemudian kita tengok Mat Satur. Siapakah Mat Satur? Mat Satur merupakan orang kanan dan juga ketua Lieutenant Mat Salleh yang bertanggungjawab melindungi kubu Mat Salleh di Tibabar. Beliau juga merupakan pemimpin Kadazan Tusun di Tambunan. Beliau turut dikenali sebagai nama Mat Jatur. Okey, sebab penentangan Mat Satur pula ialah memperjuangkan kedaulatan tanah air. Beliau meneruskan perjuangan selepas kematian Mat Salleh pada tahun 1900. Peristiwa penentangan Mat Satur ini ialah Mat Satur telah membina kubu di kampung Kepayang Lama, Tambunan berhampiran dengan kubu Mat Salleh di Tibabar. Kubu ini dibina bertujuan untuk melambatkan serangan British. Pada tahun 1900, British telah berusaha menamatkan kebangkitan Mat Satur dan juga Mat Salleh. Peristiwa penentangannya ialah Mat Satur dan pengikutnya telah pun berundur ke Sungai Sinsurun.
Apa yang berlaku pada April 1900, Mat Salleh telah berjaya menawan Kudat. Namun begitu, Mat Salleh mempunyai kekuatan ketenteraan, telah menyerang balas dan menyebabkan akhirnya beliau terkorban. Okey, tadi kita dah tengok mengenai penentangan bersenjata. Sekarang kita nak tengok tokoh yang mencabar perjanjian. British masuk campur di negeri-negeri Melayu dengan pelbagai strategi dan disahkan melalui perjanjian yang ditemeterai dengan pemerintah tempatan. Apa yang berlaku, Raja-Raja Melayu ni sedar, dia dapat detect bahawa kehadiran residen dengan penasihat ni bukan setakat nak bagi nasihat, tetapi mereka cuba untuk mengambil alih pemerintahan. Okey, oleh sebab itu muncullah pemerintah tempatan yang cuba mencabar perjanjian tersebut. Siapakah orang yang mencabar perjanjian tersebut? Inilah dia, Datuk Maharaja Lela di Perak. Datuk Maharaja Lela Pandak Lam ialah keturunan Daeng Sedili, iaitu anak Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela ialah orang besar berlapan perak yang mentadbir Pasir Salak. Apa yang menyebabkan Datuk Maharaja Lela ini menentang British ialah dia bangkit kerana British, iaitu residen British mengambil alih kuasa sultan, pengambilan alihan hak mengutuk cukai dan juga residen British yang mencabuli hak adat resam orang Melayu. Peristiwa penentangannya ialah dia cuba untuk menentang British tetapi gagal. Rentetan daripada itu, beberapa mesyuarat sulit telah diadakan di antara Sultan Abdullah dengan pembesarnya bagi membincangkan pakatan untuk menghapuskan JWW Bush, iaitu Presiden British di Perak. Apa yang berlaku ialah pada 2 November 1875, JWW Bush ini telah diiringi oleh Lieutenant Abbott, iaitu Mat Arsyad, jurubahasanya dan juga sepasukannya, tentera tiba di Pasir Salak untuk menampal pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Kesempatan ini digunakan oleh Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya membunuhlah residen British tersebut. Seterusnya, JWW Bush tadi telah dibunuh pada 2 November tahun 1875. Datuk Maharaja Lela pula, Datuk Sagur, Pandak Indut dan juga Si Putum telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh British pada tahun 1877 akibat daripada peristiwa pembunuhan residen tadi. Jadi Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim telah dibuang negeri. Okey, kita tengok ini adalah cara yang ketiga, iaitu menggunakan sistem perundangan. Gerakan kebangkitan menentang sistem pentadbiran British di Terengganu berlaku pada tahun 1922 dan juga tahun 1925 dan akhirnya pada tahun 1928. Ciri yang menarik dalam gerakan kebangkitan tani di Terengganu ini ialah kebijaksanaan pemimpinnya. Dia menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang peraturan baru yang diperkenalkan oleh British. Siapakah beliau? Inilah dia, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Okey, kita tengok. Ketua Gerakan Kebangkitan Tani yang bernama Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir atau Haji Abdul Rahman Limbong. Keluarganya berasal dari Patani dan juga Terengganu. Beliau lahir pada tahun 1868 dan telah meninggal dunia di Mekah pada tahun 1929. Okey, apa yang menyebabkan Haji Abdul Rahman Limbong ni menentang British, iaitu menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu dan menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak, hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam lah. Okey, seterusnya, peristiwa yang penentangan Haji Abdul Rahman Limbong ni ialah mula-mula Haji Abdul Rahman Limbong ni dia nak minta lesen wakil, iaitu pleader, untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Okey, beliau ni telah dilantik sebagai peguam untuk mewakili penduduk Ulu Telemong untuk menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh Ranger Hutan. Apa yang berlaku ialah kegagalan pihak peguam cara, iaitu pendakwa dan juga hakim, menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong menyebabkan perbicaraan itu tertangguh dan berhenti macam tu saja, tak ada keputusan. Okey, jadi akhirnya perbicaraan itu tamat dan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Apabila berlaku kebangkitan tani pada tahun 1928, British cuba menangkap beliau dan juga atas tuduhan menghasut. Kemudian beliau akhirnya dibicarakan dan dibuang negeri di Mekah. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini.
Jumpa lagi pada tajuk yang akan datang.